Apa di tajalli? Inilah antara istilah yang disalah fahami oleh setengah orang. Yang kerana salah faham inilah, maka mereka tuduh ahli tasawuf berpegang dengan fahaman salah pantheism. Puncanya sini. Baik, apa arti tajalli? Dan dari mana istilah ini? Tajalli dalam istilah tasawuf jangan diterjemah dengan makna menjelma. Menjelma ni hak nusuk patut tubik. Yang nusuk nepek patut dia tubik. Tu jelma. Maksudnya hak nusuk tu dia, hak tubik pun dia juga. Benda hak sama. Itu jelma orang panggil, tubik. Tapi dalam istilah tasawuf jangan diterjemah begitu, tu salah. Dan bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tajalli dalam istilah tasawuf dengan mana Allah Ta'ala menampakkan, menzahirkan, memperlihatkan kepada seseorang sehingga dapat mengenal dirinya. Bukan dia tubik jala. Tapi setengah orang yang menyalahkan tasawuf, inilah tepat dia. Apabila mereka memahami istilah ini dalam kitab tasawuf dengan mana Tuhan tu menjelma. Hak nusuk tiba-tiba tubik. Lalu timbullah akidah-akidah yang disebut sebagai hulul dan ittihad. Jadi puncanya kerana salah faham terhadap istilah ini. Kadang-kadang timbul pula, dah apa ahli tasawuf guna istilah gini? Apa guna? Apa marah dia? Tanya dia, ambil mana istilah ni? Istilah ini datang daripada Al-Quran. Mari dari Al-Quran. Mari daripada firman Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Itu istilah tajalla. Daripada bahasa Arab, dia perubahan perkataan tu dari segi nama, dari segi perbuatan disebut lain, nama disebut lain, istiqaq dia tu. Falamma tajalla. Daripada tajalla jadi tajalli, perkataan yang sama. Sebutan lain kerana istiqaq bahasa Arab lah. Apa artinya? Kalau kita terjemah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Apabila Tuhan itu, kalau kita terjemah menjelma ke bukit itu, maka hancurlah bukit itu. Ini kefahaman salah. Bukan kefahaman ahli sunnah, bukan kefahaman ahli tasawuf. Tapi kalau kita salah, kita terjemah begitu, berarti ayat ni salah lah. Ayat ni ayat sesat lah. Berani kita kata gitu. Dalam Al-Quran pun kalau kita terjemah tajalli, kita faham istilah tajalli yang dipakai oleh ahli tasawuf dengan makna menjelma, kita anggap sesat, berarti tanpa kita sedar kita akan kata Al-Quran mengandungi ajaran yang sesat. Tanpa kita sedar. Banyak hari ni hak tak sedar gini ni. Dia kata padahal benda tu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Bila dia sesatkan benda tu tanpa sedar, dia telah menyesatkan Al-Quran tu sendiri, menyesatkan hadis. Sama juga isu tawassul. Saya lagi klien sikit. Isu tawassul yang ada hadis-hadisnya. Masalah tu khilaf, tak ambil terima sudahlah. Nak terima, tak ambil terima sudah. Tapi kalau itu masalah khilaf ni, itu kedudukannya. Kata yang nak terima, tak ambil terima sudah. Itu status masalah khilaf. Tapi kalau kita labelkan dia sama ada melibatkan iman dan kufur, menyakit. Kalau kita kata bahawa benda ni bawa kepada kekufuran, sedangkan ada hadis yang berkait dengan perkara itu, tanpa kita sedar, berarti tanpa kita sedar, secara tidak langsung kita menuduh Nabi ajar ajaran sesat. Tanpa kita sedar. Nabi mengajar ajaran sesat. Sama juga berkaitan istilah bid'ah dan sebagainya, tanpa sedar. Bila kita kata sesuatu setiap yang baru tu bid'ah belaka, tanpa kita sedar kita menuduh Sayyidina Umar pun ahli bid'ah, Sayyidina Osman pun ahli bid'ah, tanpa sedar, cara tidak langsung. Ini implikasi dia. Bagi sama juga istilah tajalli ni, bila saya dapati sebahagian pengkaji-pengkaji, profesor-profesor hak kaji ajaran sesat ni, punca dia tuduh ahli tasawuf ni sesat kerana antaranya punca istilah ni lah, tajalli ni. Kerana menurut faham dia, Tuhan tu menjelma. Hak nusuk dah nepek tubik. Daripada nampak lepas tu tubik.
Ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Dan kalau kita terjemah dengan makna itu dan kita sesatkan dia, cara tidak langsung kita akan menyesatkan ayat Al-Quran. Kerana perkataan ini dipakai dalam Al-Quran. Jadi kalau begitu apa maknanya? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ini apabila Tuhan memperlihatkan, menzahirkan, menampakkan. Jadi istilah tasawuf dari sini, ahli tasawuf mengambil istilah tajalli, ataupun digunakan perkataan lain lagi yang sama dengan ta'aruf, memperkenalkan, memperlihatkan sehingga manusia dapat kenal rahsia ketuhanan dia tu. Bukan dia sendiri jolo tu be. Dia memperlihatkan, menampakkan. Itu istilah tajalli, sehingga manusia dapat meyakini kewujudan dia, tentang sifat dan kekuasaannya. Penampakan itu. Ataupun setengah ahli tasawuf menggunakan istilah cerminan, sehingga dapat memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi ayat itu falamma tajalla rabbuhu lil jabal, apabila Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan. Ini kisah berkaitan Nabi Musa di Tur Sina. Apabila Allah taala menzahirkan, memperlihatkan keagungannya kepada Nabi Musa dan diperlihatkan perkara itu pada bukitnya, maka kelihatanlah pada Nabi Musa hancur dulu bukit itu. Maka peristiwa itu memahamkan, memakrifatkan Nabi Musa tentang hakikat kekuasaan Allah dan sifat-sifatnya yang lain, sehingga dia jatuh pensang kerana tak sanggup menerima. Kekuatan jiwa dia itu tak tertahan melihat rahsia-rahsia keagungan Allah tu sampai dia jatuh pensang. Setengah ulama kata memang bukit itu hancur sungguh bila Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda keagungan sifat dia. Setengah kata dia tidak hancur hanya pada pandangan makrifat Nabi Musa saja. Itu khilaf di antara alim ulama dalam menguraikan perkara ni. Tapi nak kabarnya itu maksud tajalli. Allah memperlihatkan, memperkenalkan, menampakkan rahsia-rahsia keagungannya itu sehingga dapat dikenali, diyakini oleh hamba-hambanya. Bukan dia tubik jolo. Itu dia. Ada dalam satu seminar dulu, setahun 90-an dulu, dalam satu seminar ada seorang profesor tu yang memang dia anggap pakar dalam ajaran sesat lah, dan kajian sesat. Tapi adalah perkara-perkara yang betul yang dia kata, tapi antara bab yang dia pada saya berlaku kekeliruan bab ni lah. Bila saya tanya dia dalam satu seminar, bila dia kata ajaran Ibnu Arabi ni sesat kerana berpegang dengan faham tajalli ni, Tuhan menjelma, kan dia terjemah menjelma. Saya tanya, tidakkah perkataan ini disebut dalam Al-Quran? Tidak jawab apa sudah. Tak jawab apa sudah. Bila dia kata sesat-sesat, kita tanya sutil je. Tidakkah perkataan ini ada dalam Al-Quran? Benar kot. Tak jawab apa sudah. Tidak dengar kok jawab kau ni. Baik. Jadi itu istilah tajalli.